Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang mengikuti International Virtual Conference on Engineering, Innovation and Social Sciences 2021, IFSIS 2021. Saya Muhammad Nur Hidayat Hasbullah bin Hajimin daripada Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah akan membentangkan kertas kerja saya secara ringkas yang bertajuk Gerakan Dakwah dan Impaknya Terhadap Peningkatan Komposisi Muslim di Sabah. Jadi sebelum saya masuk kepada pembentangan saya ingin jelaskan bahawa pembentangan ini adalah satu pembentangan yang agak ringkas, memandangkan masa yang diperuntukkan adalah sebanyak sekitar dalam 15 minit. Jadi saya akan bentangkan secara ringkas. Jadi kalau untuk dapatkan maklumat yang lebih terperinci, bolehlah rujuk kepada kertas kerja yang telah saya hantarlah kepada pihak GAE untuk menjadi bacaan kepada mereka yang ingin tahu lebih lanjutlah berkenaan dengan tajuk ini, ya. Baik, sebagai pengenalan dan latar belakang bagi kajian ini, bancian penduduk Sabah, sekiranya kita lihat bancian penduduk Sabah yang dijalankan sejak awal kemerdekaan sehingga kini menunjukkan berlakunya perubahan yang ketara. Okey, apabila kita rujuk semula kepada bancian penduduk Sabah yang telah dibuat, kita akan dapati satu perubahan yang amat ketara, yang mana pada awalnya komposisi Muslim ini adalah minoriti. Okey, selepas beberapa tahun dia berubah menjadi kumpulan majoriti. Jadi daripada perubahan ini, dia telah menunjukkan secara jelas bahawa terdapat satu faktor yang menyebabkan berlakunya perubahan tersebut daripada minoriti Muslim menjadi kumpulan majoriti di Sabah. Jadi secara umumnya memang terdapat beberapa faktor yang berpotensi yang menyumbang kepada perubahan tersebut. Antaranya adalah seperti aktiviti dakwah, proses migrasi, perkahwinan, kelahiran dan sebagainya. Bagaimanapun dalam kajian ini hanya memberikan tumpuan kepada satu aspek sahajalah, iaitu melalui proses dakwah. Bagaimana dakwah ini boleh memberikan impak kepada perubahan komposisi Muslim di Sabah. Jadi objektif kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses dakwah ataupun sama ada proses dakwah yang berlaku di Sabah itu telah memberikan impak ataupun telah menyumbang kepada perubahan komposisi Muslim yang telah saya sebutkan tadi, iaitu bagaimana dakwah itu boleh mengubah komposisi Muslim di Sabah daripada minoriti menjadi kumpulan majoriti di Sabah. Jadi ini adalah objektif bagi kajian inilah. Kajian ini akan dijalankan. Kajian ini merupakan kajian kualitatif. Jadi antara pendekatan yang digunakan di dalam kajian ini adalah ada dua lah. Yang pertama adalah analisis kandungan dan yang kedua adalah temu bual. Jadi dari segi analisis pula, data-data yang diperoleh tu akan dianalisislah secara deskriptif dan disusun secara bertema. Baik, hasil kajian dan perbincangan. Untuk membincangkan bagaimana impak dakwah tu kepada perubahan komposisi Muslim tadi, kita perlu lihat daripada bagaimana gerakan dakwah Islam sebelum merdeka dahulu.
Jadi dakwah dekat Sabah itu sebenarnya dia bermula dengan kemasukan Islam itu sendirilah. Okey, dakwah Islam itu bermula dengan bagaimana Islam itu masuk, okey, awal-awal di negeri Sabah. Dianggarkan pada tahun 1300 Islam masuk ke Sabah, yang mana dia lebih awal lah jika dibandingkan dengan pengaruh ataupun kemasukan agama Kristian yang direkodkan berlaku pada tahun 1859. Okey, jadi ini merujuk kepada apa yang ditulis oleh Madzin 2003 dan juga Regina 2008. Okey. Jadi di sini dia jelas menunjukkan bahawa kalau di Sabah tu, di antara dua agama, Islam dan juga Kristian, Islam itu datang lebih awal. Okey. Bagaimanapun, disebabkan penjajahan yang berlaku, terutamanya ketika Sabah terletak di bawah penjajahan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British, SBBUB, yang berlaku pada tahun 1881 sehingga 1942, dan ketika Sabah menjadi tanah jajahan mahkota British pada tahun 1946 sehinggalah tahun 1963, agama Kristian lebih cepat berkembang. Okey. Walaupun Islam itu masuk lebih awal, tetapi disebabkan berlakunya penjajahan, okey, agama Kristian itu lebih cepat berkembanglah dibandingkan dengan agama Islam. Baik, perkembangan Islam itu berlaku lebih pesat jika dibandingkan dengan Islam kerana proses dakwah Islam itu dia berlaku secara sistematik, okey, dijalankan secara sistematik, yang mana Kristian mendapat pelbagai bantuan dan kemudahan, okey, seperti bantuan kewangan, okey, diberikan kemudahan pengangkutan seperti kapal terbang, okey. Jadi melalui kemudahan-kemudahan yang diberikan daripada badan-badan Kristian, sama ada yang daripada penjajah itu sendiri ataupun daripada badan-badan antarabangsa, ini memudahkan proses perkembangan Kristian itu berlaku di Sabah. Okay? Sebagai contoh, adanya kapal terbang ini memudahkan pengaruh Kristian itu dapat disampaikan ke seluruh negeri Sabah lah pada ketika itu. Jadi kemudahan-kemudahan yang dimiliki oleh penjajah ni, okay, kepada mereka ni lah yang pengembang-pengembang agama Kristian ini menyebabkan adanya perbezaan lah dengan Islam, yang mana untuk perkembangan agama Islam dia masih berlaku, dia tetap berlaku seperti biasa, tetapi dia tidak dapat menyaingi perkembangan Kristian. Okay? Kalau Kristian mempunyai pelbagai kemudahan, okay, berbeza pula dengan Islam yang masih dijalankan secara tradisional lah, yang mana hanya dilakukan oleh individu dan berkumpulan tanpa sebarang bantuan daripada pemerintah. Okay? Walaupun demikian, dakwah tetap bergeraklah, tetapi tidaklah sepesat perkembangan Kristian. Jadi proses dakwah yang berlaku di Sabah tu dijalankan oleh pendakwa-pendakwa yang datang daripada pelbagai negara lah. Okay, ada daripada Pakistan, ada daripada Yaman, Arab Saudi, Semenanjung Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Okey, yang seterusnya adalah bagaimana pula gerakan dakwah Islam berlaku selepas kemerdekaan. Okey. Baik, gerakan dakwah yang berlaku di Sabah selepas kemerdekaan, dia masih bergerak seperti biasa, namun masih kekal perlahanlah. Okey, dia tidak dapat menandingi perkembangan agama Kristian tadi. Okay. Bagaimanapun, ketika Tun Mustapha dia menjadi Ketua Menteri yang ketiga, beliau telah menubuhkan sebuah NGO dakwah, okay, iaitu Pertubuhan Islam Seluruh Sabah pada tahun 1969. Jadi melalui pertubuhan tersebut, NGO tersebut, Tun Mustapha dia telah
membawa masuk, okey, dia telah menjemput para pendakwah dan juga agamawan daripada luar untuk menjalankan misi dakwah di Sabah. Okey, tujuan Tun Mustafa menubuhkan NGO ini dan sekaligus membawa masuk pendakwah dan agamawan daripada luar adalah untuk meningkatkan komposisi Islam di Sabah. Okey, menjalankan proses Islamisasi di Sabah bertujuan untuk meningkatkan komposisi Islam daripada minoriti kepada kumpulan majoriti. Jadi ketika Tun Mustafa menjadi Ketua Menteri dan dia menubuhkan NGO tersebut iaitu USIA, dakwah telah dilaksanakan secara besar-besaran lah. Okay? Dakwah dilakukan ke seluruh Sabah termasuklah di kawasan-kawasan pedalaman. Jadi dianggarkan sepanjang Tun Mustafa menjawat jawatan sebagai Ketua Menteri daripada tahun 1967 sehinggalah tahun 1976 dianggarkan seramai 100,000 orang telah menganut agama Islam. Okay? Kalau merujuk kepada Robert, beliau menyatakan bahawa komposisi Islam telah berubah daripada kumpulan minoriti iaitu pada 38.7% pada tahun 1967 iaitu pada awal Tun Mustafa memegang jawatan Ketua Menteri, dia telah naik kepada 53%. Okay? Komposisi Islam itu pada tahun 1976 ketika Tun Mustafa melepaskan jawatan Ketua Menteri tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawa dakwah yang berlaku pada era Tun Mustafa telah dinobatkan sebagai gerakan dakwah yang paling gemilang lah di dalam sejarah peradaban Islam di Sabah. Jadi kalau tengok kepada jadual yang ada di dalam skrin, ini adalah jadual berkenaan dengan komposisi penduduk Sabah berdasarkan agama lah. Okay? Daripada tahun 1921 sehinggalah tahun 2010. Okay? Kalau kita tengok kepada peratusan bagi agama Islam dan juga agama-agama selain daripada Islam daripada tahun 1921, okey, sehinggalah 1960, okey, komposisi Islam adalah minoriti, okey, dianggarkan di antara 32% sehinggalah 38%, manakala yang bakinya tu sekitar 60% itu adalah golongan bukan Islam lah. Okey, kalau tengok pula pada tahun 1970, 1980 sehinggalah tahun 2010, komposisi Islam itu telah semakin meningkat. Okey, kalau kita dapat tengok di sini pada tahun 70 dia naik kepada 40%, lepas tu tahun 80 dia naik kepada 51% dan seterusnya meningkat. Okey, sehingga pada tahun 2010 dia telah menjadi kumpulan majoriti yang mana Islam menjadi lebih kurang 65%, okey, pada tahun 2010 dan begitulah bagi yang bukan Islam dia telah berubah menjadi kumpulan minoriti. Jadi ini menunjukkan satu perubahan yang sangat ketara, sangat signifikan bagaimana Islam daripada kumpulan minoriti berubah menjadi kumpulan majoriti. Dan perubahan itu jelas berlaku pada era 60-an sehinggalah tahun 80-an ini. Okey, yang mana berlakunya proses dakwah secara besar-besaran telah dilakukanlah. Okey. Jadi apakah impak lain yang diperolehi yang berlaku apabila Islam menjadi kumpulan majoriti di Sabah? Yang pertama, politik dapat dipegang oleh orang-orang Islam. Okay? Sebelum Islam menjadi kumpulan majoriti, kumpulan bukan Islam lah yang memegang politik di Sabah. Okay? Apabila orang-orang Islam telah meningkat populasinya, jadi undi kepada orang-orang Islam semakin meningkat lah. Jadi begitu jugalah secara lazimnya politik itu pun dapat dipegang oleh orang-orang Islam.
Seterusnya, impak yang paling besar juga ketika Islam menjadi kumpulan majoriti di Sabah adalah Islam menjadi agama rasmi negeri. Okey, iaitu pada tahun 23 September 1973. Okey. Agak mustahil Islam menjadi agama rasmi sekiranya komposisi orang-orang Islam minoriti. Tetapi apabila telah menjadi majoriti, maka tidak menjadi halangan untuk Islam menjadi agama rasmi negeri, seperti mana yang telah berlaku pada tahun 73 inilah. Dan impak seterusnya yang dapat diperolehi apabila Islam menjadi kumpulan majoriti, lepas tu Islam menjadi agama rasmi bagi negeri Sabah, Islam dapat dibangunkan dengan lebih baik dan sistematik lah. Okay? Kerana Islam itu telah mendapat keistimewaan. Jadi pihak kerajaan berhak untuk menyenggara dan juga membangunkan Islam di Sabah itu dalam pelbagai aspek lah, seperti penubuhan majlis agama dan jabatan agama, penubuhan mahkamah syariah, penambahan surau dan masjid, yang mana pembangunan ini agak sukar, agak sukar untuk dibangunkan ketika Islam menjadi kumpulan minoriti, dan agak sukar ketika Islam tidak memegang tampuk politik. Tetapi apabila Islam telah pegang tampuk politik, malah diperkokohkan lagi dengan Islam menjadi agama rasmi, maka pembangunan Islam di Sabah dalam pelbagai aspek dapat dijalankan dengan lebih sistematik, teratur dan lebih baik daripada sebelum itulah. Jadi sebagai kesimpulan, berdasarkan kepada apa yang telah dibincangkan tadi, jelaslah bahawa gerakan-gerakan dakwah yang berlaku secara berterusan sebelum merdeka sehinggalah kini merupakan antara faktor yang tidak dapat dinafikan telah menyumbang kepada perubahan komposisi Muslim di Sabah. Malah gerakan dakwah itu memberikan kesan yang lebih ketara kepada perubahan komposisi Muslim menjadi majoriti apabila dakwah secara besar-besaran yang telah dilakukan oleh Tun Dato' Mustapha melalui pertubuhan NGO beliau, iaitu Usia. Jadi melalui gerakan tersebut telah berlaku peningkatan yang drastik dan signifikan sehingga membentuk komposisi Muslim menjadi majoriti di Sabah. Jadi secara tidak langsung komposisi Muslim yang telah berubah daripada minoriti kepada majoriti, dia telah memberikan impak yang juga sangat besar kepada Sabah, yang mana politik mula dapat dipegang oleh orang-orang Islam. Lepas tu apabila politik dipegang oleh orang Islam, maka tidak menjadi satu kesukaran untuk orang-orang Islam mengangkat kedudukan Islam itu dengan menjadikan Islam itu sebagai agama rasmi. Jadi apabila menjadi agama rasmi, maka ada keistimewaan kepada agama Islam itu untuk dibangunkan seperti mana yang telah orang-orang Islam Sabah nikmati yang ada pada masa kini.